Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sedang penonton yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini dapat kita bersua lagi dalam slot kita tazkirah di udara, dan kita masih lagi menggunakan kitab Alex As-Samarqandi, iaitu Tanbihul Ghafilin, yang kita walaupun ada sekatan SOP tak boleh berkumpul, tapi mudah-mudahan dengan kita adakan program sebegini kita boleh kumpulkan sebanyak-banyaknya dengan kita berkongsi program ini ke seluruh pelosok negara kita, kawan-kawan kita, untuk kita berkongsi. Pada kali ini saya nak membawa tajuk mengamalkan ilmu. Sebut saja ilmu ni benda yang kita seperti makanan kita lah. Tuan-tuan nak makan hari-hari tak? Sekarang tengok bila time PKP, semua baris tepi kedai nak beli makanan. Tempat yang biasa kita makan, tapi sekarang tak boleh makan di kedai. Walaupun kita makan di rumah, tapi tak sama kita makan di kedai tu dengan freshnya. Tadi pun saya nak pergi makan nasi belauk, daging bakar, tengok orang ramai dah. Mood nak makan tu tak apa banyak dah, tapi ianya perlu kita ambil juga dah. Begitu je dengan ilmu. Tidak penonton Allah, dia juga makanan yang kita boleh panggilkan makanan roh, makanan rohani. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u umana ur-rusul ala ibadillah ma lam yukhalitu sultana wa yadkhuluna fid dunya fa idza dakhalu fid dunya faqad khanu ar-rusula fa'taziluhum wahzaruhum. Artinya, ulama itu sebagai orang-orang yang dipercayai oleh Rasul, yakni Nabi-Nabi, untuk memimpin dan mengajar hamba-hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada pemerintah dan tidak rakus kepada dunia. Ini sidang penonton yang mati Allah Ta'ala, Nabi berpesan, ulama sebenarnya orang-orang yang boleh dipercayai dengan syarat ia golongan yang amanah, yang tidak mengambil peluang daripada title dia sebagai ulama. Ulama yang dipanggil ulama yang mengikut ulama muktabar, jangan jadi ulama su. Ulama sebagai orang yang dipercayai, kata Nabi, untuk memimpin dan mengajar hamba-hamba. Sebab itu Nabi-Nabi dah tak ada, ditinggalkan kepada golongan ulama. Ulama pun ramai dah yang tak ada dah. Jadi ulama-ulama yang mewarisi tugas-tugas Nabi, mereka ni mesti kita kena percayai, selagi mana mereka tidak menjilat kepada golongan pemerintah. Maknanya mereka bukan jadi golongan yang pengampuh, dan tidak tamak dengan dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati Nabi-Nabi Rasul. Maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah daripada mereka. Tapi kalau ulama sudah terseleweng, Nabi pesan berjaga-jaga. Sebab itu kita kadang-kadang terkeliru dengan golongan-golongan yang ada ilmu ni. Sepatutnya kita seragam. Sebab kita semayang pun kiblat yang sama, kita tempat rujukan pun Quran dan hadis yang sama. Tapi kenapa kita bersengketa? Ini Nabi pesan, mungkin mereka ni ada mengkhianati ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Maka kata Nabi, jauhilah mereka dan berhati-hatilah daripada mereka. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seseorang tidak dapat menjadi alim kecuali harus belajar. Maknanya kita tak boleh dapat ilmu dengan duduk tiba-tiba mimpi, tak boleh, kena belajar. Yang belajar pun belum tentu lagi dia jadi alim. Ramai belajar macam-macam di college, universiti,
dalam dari luar negeri. Tapi kadang-kadang ilmu tu bukan datang daripada pelajar saja, ada masa datang melalui perjalanan. Sebab itu kita berjalan, bermusafir, tengok dah pun di antara pengajaran dan pelajaran ilmu. Seseorang tidak dapat menjadi alim kecuali harus belajar, dan tidak menjadi alim kecuali jika ia mengamalkan ilmunya. Bukan setakat belajar, praktik lah, belajar, amalkan. Yakni seseorang tidak dapat disebut alim jika hanya hafaz ilmu tetapi tidak diamalkan ilmunya. Orang yang hafal ilmu, sebab tu orientalis barat, mereka sebagainya hafal Quran, hafal hadis beribu-ribu, tapi mereka tak mengamalkannya. Mereka tak masuk Islam. Kerana hidayah itu daripada Allah Ta'ala. Maka kita yang sudah daripada awal keturunan kita sudah memeluk ada agama, maka kita pergunakan ilmu yang kita pelajari juga supaya kita sebarkan. Kita kadang-kadang malu dengan golongan Yahudi. Kita marah kepada orang Israel, orang Yahudi. Tapi mereka begitu bersungguh-sungguh dalam hal ilmu. Tuan-tuan sedang menonton, cuba tengok anak-anak orang Yahudi. Mereka memang paksa belajar bersungguh-sungguh ketika anak-anak mereka masih kecil. Kita sekarang bila zaman PDPR dah mula dah kacau. Saya dengar ada satu penjaga, dia kata dia tak dapat nak jaga dah anak dia. Malam-malam tak tidur, duduk dalam bilik, kunci pintu. Tapi bila bangun pagi nak gerak sembahyang subuh pun susah. Kenapa dia gini? Kesan daripada multimedia ataupun alat-alat canggih internet hari ni yang disalahgunakan, menggunakan alat-alat. Mereka bermain game-game yang tak menentu. Tak berbeza dengan orang Yahudi. Kitab Talmud mereka tu yang mereka dah buat baru, mereka memang paksa anak-anak mereka belajar. Sebab itu ekonomi dunia ni dikuasai oleh orang Yahudi. Patutnya ekonomi kita orang Islam yang menguasainya, tapi kita tertewas kerana orang-orang Yahudi mereka mengkaji ilmu yang ada dalam kitab mereka. Akhirnya dunia ni seolah-olah dikuasai oleh mereka. Sepatutnya kita orang Islam. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ancaman kepada orang yang tidak mengetahui hanya satu kali, dan ancaman kepada orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan ilmunya 7 kali. Juga ia berkata, saya tidak takut jika ditanya pada hari kiamat, apakah yang kamu ketahui? Tetapi saya takut jika ditanya, apakah yang kamu kerjakan dalam ilmumu itu? Ini benda-benda kiamat. Sebab itu kadang-kadang kita dengar ada golongan-golongan jutawan yang dia kata dia tak sembahyang dah, tapi rezeki dia banyak. Ini jaga-jaga dah. Jaga-jaga tuan-tuan dah. Bahawasanya kita ada hari kebangkitan, hari kiamat. Ancaman kepada orang yang tidak mengetahui hanya satu kali je. Tidak tahu dah. Tapi satu je ancaman. Tetapi kepada orang yang mengetahui tidak mengamalkan, ada 7 ancaman. Artinya banyak dosa dia, sebab dia dah tahu tapi tak buat. Yang berbeza dengan orang tak tahu tadi. Juga ia berkata, saya tidak takut jika ditanya pada hari kiamat, apakah yang kamu ketahui? Tetapi saya takut jika ditanya, apakah yang kamu kerjakan dalam ilmumu itu? Sebab itu Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, kabura maqtan indallah, sangat besarlah dosa dah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, mereka yang berkata tapi mereka tak beramal. Nabi Isa bin Maryam ada berkata, man alima wa amila fadzalika allazi yud'a fi malakutis samawati 'azima. Siapa yang mengetahui kemudian dia amalkan dan dia ajarkan, maka itulah orang yang disebut besar di alam malakut di langit sana. Nabi SAW tahu siapa-siapa yang mengetahui kemudian dia amalkan, kemudian dia ajarkan pula ilmu tu, maka kata Nabi Isa, orang inilah yang disebut-sebut di alam malakut di langit. Kenapa sedang penonton? Sebab Nabi Isa dia tidak ada kubur.
macam kita semua yang dah meninggal, dia tidak mati, masih ada di alam malakut. Artinya dia tolong beritahu kepada kita. Orang yang tahu mengamalkan, kemudian dia ajar pula. Betapa besarnya kelebihan fadilat orang yang menyebarkan ilmu agama. Sebab itu kita sedih dalam masa PKPD ataupun dalam keadaan kita PKP ni, pandemik ni, kadang-kadang ada tempat yang tak boleh kita mengajar di masjid-masjid kerana takut kepada wabak. Walaupun program ataupun pengisian itu sangat besar pahalanya. Mudah-mudahan selepas daripada ini nanti kita akan kembali macam biasa mengimarahkan masjid-masjid. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salman radhiyallahu anhu, siapakah orang ahli ilmu? Jawab Abdullah bin Salam, mereka yang mengamalkan ilmunya. Lalu ditanya, apakah yang dapat menghapuskan ilmu daripada dosa orangnya? Apakah yang dapat menghapuskan ilmu daripada dosa orang itu? Jawabnya, rakus ataupun tamak. Rupanya ilmu kita ni akan hilang, akan gugur bila ada tamak. Yakni seseorang yang tamak, yang rakus, menyalahgunakan ilmunya sehingga seolah-olah telah lenyap ilmu daripada dadanya. Sebab itu zaman-zaman dulu banyak sahabat-sahabat bila ditanya, dia banyak menjawab wallahu a'lam. Kenapa? Kerana dia tidak boleh jawab sesuka hati dia. Allah Ta'ala yang tahu. Nabi Isa bin Maryam berkata lagi, "Madza yughni 'anil a'ma hamlus siraji yastadi'u bihi ghairuh." Apakah gunanya membawa lampu bagi orang yang buta sedangkan berguna hanya orang lain? Ini Nabi Isa punya kata-kata. Apa guna kita buat lampu pada orang buta? Orang buta bagi lampu pun tak nampak, tapi berguna kepada orang yang celik tak? Apakah gunanya rumah yang gelap jika lampunya di belakang rumah? Apakah gunanya kamu membincangkan ilmu hikmah padahal kamu tidak mengamalkannya? Juga ia berkata, alangkah banyaknya pokok tetapi tidak semua berbuah. Alangkah banyaknya ulama tetapi tidak semuanya dapat memimpin. Alangkah banyaknya buah tetapi tidak semuanya baik. Alangkah banyaknya ilmu tetapi tidak semuanya berguna. Artinya ada benda-benda yang baik tetapi bukan semua dia boleh gunakan, boleh dia mengambil manfaat. Tapi yang digunakan dengan sebenar-benarnya itulah yang memberi faedah. Al-Auza'i berkata, siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui maka akan diberi taufik untuk mencapai apa yang belum diketahui. Faham tak? Sedang menonton. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui maka akan diberi taufik untuk mencapai apa yang belum diketahui. Maknanya kita tahu, kemudian kita amal. Kata Auza'i, Allah Ta'ala akan bukakan lagi ilmu-ilmu. Sebab itu banyak kita dengar mu'alaf nak masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Masya Allah, dia mempraktikkan ibadah. Kadang-kadang dia tengok setiap malam dia bangun malam, dia menghidupkan malam. Walhal dia baru masuk Islam, berbeza dengan orang yang dah sejak daripada awal lagi Islam. Ebit Liu katakan, dia baru masuk Islam tapi Masya Allah, dia punya derma dia, pertolongan dia sampai keluar negara. Itu pun ramai yang berbunyi. Alangkah hebatnya kalau golongan-golongan yang kaya, yang jutawan, yang meniru langkah-langkah yang dibuat oleh beliau. Sahlin bin Abdullah berkata, manusia semua mati kecuali para ulama, dan ulama semua mabuk kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dia yang beramal semua tertipu kecuali yang tulus ikhlas, dan ikhlas selalunya khawatir. Artinya ilmu, amal dan semuanya bagus, tapi kemuncaknya adalah ikhlas. Ikhlas ni lah duduknya di hati kita. Sebab itu sedang penonton minta Allah Ta'ala nak cari benda yang dikatakan keikhlasan ni bukan senang.
Kadang-kadang kita terasa di hati kita dah. Tapi kita mendiamkan diri, menunjukkan seseorang itu belum sampai kepada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, la yajlisu inda kulli alimin illa allazi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan duduk dekat orang alim kecuali mereka mengajak tamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara yang lain. Ini maknanya tujuan kita duduk dengan orang-orang alim untuk mendapat mutiara-mutiara. Jangan duduk mendekati orang alim kecuali yang mengajak kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Apa dia? Minasyakki ilal yakin. Daripada ragu-ragu kepada yakin. Wa minat takaburi ila tawadhu'. Daripada sombong kepada sifat tawadhu', merendahkan diri. Kemudian wa minal adawati ila nasihah. Daripada bermusuh-musuh kepada nasihat. Wa minar riya' ila ikhlas. Daripada sifat riya' kepada ikhlas. Wa minar ra'bati ila zuhdi. Dan daripada sifat rakus kepada dunia kepada zuhud atau tidak tamak. Maknanya kita duduk dengan orang alim, kita disuruh berubah. Apa dia? Daripada kita syak hal ilmu ni, hal dunia ni, hidup ni, kita akan jadi yakin. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, dia tak pernah risau kepada rezeki. Dia kata rezeki tidak pernah tersalah kepada orangnya. Maknanya rezeki akan sampai kepada orang yang sepatutnya. Jangan, sebab itu dia tidak pernah risau dengan rezeki. Sampai masa saja dia kata rezeki itu akan sampai. Jika tak ada, katanya rezeki itu bukan hak dia. Sombong. Bila kita berkawan dengan orang alim, sombong tu hilang. Bermusuh. Sebab itu orang Madinah sebelum datang Nabi, mereka bermusuh-musuh. Tapi bila Nabi sampai, mereka menjadi seperti saudara. Golongan yang riak, begitu juga. Supaya hilangkan riak tu, datangkan ikhlas, supaya tamak pada dunia kepada tidak tamak. Ini pendekatan kita bila kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Sebab itu kita sangat-sangat digalakkan untuk berada di majlis ilmu. Siapa-siapa duduk majlis ilmu, kata Nabi, dia seolah-olah berada di taman-taman syurga. Maknanya seolah dia dah hampir dengan syurga. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, seseorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka orang enggan belajar daripadanya. Sebab orang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu tidak berguna baginya, walaupun ia telah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab itu ilmu ni, kita menonton benda yang datang daripada Allah. Al-ilmu nurun, ilmu ni cahaya. Dia bukan boleh dapat dengan mudah, tapi bila ianya daripada Allah Ta'ala, kita ikhlas kepada Allah, dia akan lekat kepada diri kita. Sebab itu ilmu ni benda yang barakah. Orang-orang yang belajar ada. Bukan semua ilmu yang diajar tu masuk dalam diri seseorang. Kadang-kadang dengan adanya sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah, ilmu tu tak sampai kepada murid-muridnya. Tapi apabila dia ikhlaskan ilmunya itu, maka Allah Ta'ala akan buka taufik dan hidayahnya, dan menyebabkan ramai murid-murid. Sebab itu tuan-tuan tengok orang-orang alim dahulu, mereka ni anak murid yang ramai dah. Mereka tak pernah mendapat gaji. Saya pernah dengar di Indonesia, pesantren mereka ni banyak buat pondok-pondok ni. Ketika ada seminar di Pahang ni, mereka datang. Mereka beritahu, mereka datang semuanya dengan belanja sendiri. Ini maknanya betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh ilmu ni. Walaupun mereka tidak ada gaji melalui usaha sendiri, tapi mereka boleh datang menghadiri seminar yang dibuat di luar negara melalui sumber-sumber yang tak disangka-sangka. Begitu juga saya teringat di pondok Pasir Tumbuh di Kota Baru. Ada guru-guru yang mengajar pondok-pondok ni bukan ada gaji, tapi anak muridnya keliling pondok tu ada.
Tapi bila sampai bulan Ramadan, tengok guru dia tak ada, sekeluarga semua pergi umrah. Walhal dia tidak ada gaji. Bagaimana dapat sumber tu? Melalui rezeki yang tak disangka-sangka. Sekeluarga boleh pergi hidup sebulan di Makkah Al-Mukarramah. Tapi sekarang zaman PKP ni memang ada masalah. Sebab kami mendapat berita bahawa seorang daripada Bani Israel telah menghimpunkan ilmunya sebanyak 80 peti besar daripada ilmu. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi supaya memberitahu kepada orang alim itu, andai kata kamu telah menghimpunkan lipat 2 kali ganda. Artinya 80, 160 peti besi. Allah telah beritahu Nabi Isa supaya memberitahu supaya memberitahu kepada orang alim, andai kata kamu telah mengimpun 2 kali ganda daripada ilmu itu, maka tidak berguna ilmu itu selagi mana kamu tidak mengerjakan 3 perkara ini. Apa dia? Yang pertama, jangan cinta kepada dunia, sebab dunia ini bukan tempat tinggal tetap bagi orang mukmin. Allah telah beritahu jangan terlalu cinta kepada dunia. Suka, memang suka, tapi jangan terlalu cinta, gairah kepada dunia, sebab dunia ni kita semua akan tinggalkan. Tak ada orang yang boleh kekal selama-lamanya atas dunia. Sama masa mereka akan pergi. Kaya mana pun sekali, orang tu tetap juga akan tinggal. Yang kedua, jangan bersahabat dengan syaitan, sebab ia bukan sahabat orang-orang mukmin. Macam mana kita tahu bersahabat syaitan? Bila kita ikut benda-benda yang Allah Ta'ala murkai. Artinya kita bersahabat dengan syaitan. Yang ketiga, jangan mengganggu orang mukmin, sebab yang demikian itu bukan perbuatan orang mukmin. Jangan berkelahi sama mukmin. Tapi kita hari ni masalah, bila sama mukmin ni, jiran tetangga bergaduh dah. Padahal kita duduk berhampiran dengan rumah masing-masing. Sebab tu Nabi pernah pesan al-jar qabla dar, al-dar qabla jar. Tempat tinggal sebelum tengok jiran. Nak duduk mana-mana mesti tengok jiran dulu. Rupanya jiran ni besar sangat peranannya. Keluarga kita kalau ada sakit, kecemasan, keluarga tak boleh sampai, tapi jiran dulu sampai. Maka betapa besarnya dosa kita bila kita bersengketa dengan sesama orang Islam. Sufyan bin Uyainah berkata, sesungguhnya tidak baik bagi orang itu ataupun tidak cerdik bagi seorang sesiapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka ia sepandai-pandai. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka ia sepandai-pandai manusia. Tak faham pula. Sungguh tidak baik bagi orang itu ataupun orang ni tak sepatutnya membuat demikian. Apa dia? Mengamalkan apa yang ketahui. Maknanya orang yang mengamalkan apa yang tahu, ini sepandai-pandai manusia. Kita tahu, kita buat, dan akan diampunkan bagi orang yang tidak cerdik itu 70 dosa. Orang yang tak tahu dia buat, Allah Ta'ala masih ampunkan. Berbeza dengan orang yang tahu, dia tak buat. Yang tidak diampunkan dan akan diampunkan bagi orang yang bodoh tu 70 dosa yang tidak diampunkan oleh orang mukmin. Sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukmin. Maknanya orang yang tahu, dia tak mengamalkan ilmunya, lebih besar lagi dosanya daripada orang yang tak berilmu. Tapi walaupun orang tak berilmu, dia disuruh belajar pula. Sesungguhnya malaikat itu taksub kepada 3 perkara. Malaikat ni kita sudah maklum pegawai-pegawai Allah. Dia sangat fanatik kepada 3 perkara. Yang pertama, orang alim yang fasik. Maknanya dia fanatik itu maksudnya dia sensitif lah. Orang alim yang fasik, orang alim yang jahat. Bukan cakap malaikat, sedang menonton. Kita pun kalau tengok orang alim yang punya pendapat pelik sikit, kita pun marah. Orang alim yang fasik mengajar apa yang tidak dikerjakan. Dia suruh orang bersedekah, suruh menderma, tapi dia bapak kedekutnya. Jangan dah. Kita biar jadi orang alim yang mengamalkan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, tanah perkuburan yang derhaka yang dibangunkan bata dan simen. Tanah perkuburan orang derhaka yang dibangunkan bata dan simen. Artinya orang ni orang yang jahat masa hidupnya.
dibinakan batu-batu blok di kuburnya. Juga malaikat pelik lah. Dan yang ketiga, mengukir nama pada kubur orang yang derhaka. Orang yang kufur kepada Allah, ada macam siapa? Fir'aun, macam siapa lagi? Kamal Atatürk. Ini semua golongan yang nama mereka golongan yang kufur kepada Allah, tapi dia bangga-banggakan. Rupanya malaikat pun takjub pada perkara ini. Jadi mengingatkan kepada kita bahawasanya ukuran yang ada pada manusia ni, manusia tak boleh nak ukur lagi. Sebenarnya Allah Ta'ala lah yang menjadi pengukurnya. Sebab itu Nabi kita pesan, maknanya Allah Ta'ala ni dia melihat kepada apa yang manusia nilai. Sebab itu saya ingat di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat bila tengok saja Nabi dengan sahabat orang membawa jenazah. Dulu tak ada macam kita ni, ada kereta mayat, dulu pakai usung je. Bila usung saja satu mayat, Nabi tanya, ni siapa ni, orang apa sebut. Nabi kata wajaban tak, wajaban tak. Itu Nabi kata wajib lah, wajabat. Nabi kata wajabat. Begitu juga beberapa bulan lepas tu berlaku lagi kematian, diusung lagi orang kata orang ni mayatnya baik, yang tadi mayatnya tak baik. Nabi juga jawab wajabat. Bila berlalu masa saja, Abdullah bin Umar, anak bin Umar, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud yang kau sebut wajabat ni? Mayat yang baik kau sebut wajabat, mayat yang tak baik kelakuannya kau sebut juga wajabat. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Abdullah, apa saja yang disebut oleh orang ramai daripada jenazah yang tadi disebut jenazah yang baik, maka wajabat saya sebut tu wajib dia masuk syurga. Begitu juga dengan jenazah yang kamu semua sebut dia ni jahat, Nabi kata dia juga wajib masuk neraka. Kenapa Nabi sebut wajabat ni? Nabi kata antum syuhada Allah. Nabi kata kita semua ni saksi Allah.